Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan mengenai tugasan persembahan pensejarahan Malaysia dengan tajuk yang akan saya bawakan, iaitu implikasi pengaruh kolonial dan tempatan terhadap pensejarahan di Malaysia. Sebagai pengenalan yang akan saya bawakan, iaitu penulisan sejarah ini merupakan salah satu medium untuk mengetengahkan idea atau pengetahuan seseorang ahli pemikir itu mengenai sejarah kepada generasi akan datang. Jadi peranannya ini sangat penting untuk kita memelihara keaslian fakta dan peristiwa sebagai rujukan di masa akan datang. Dan kesannya, ia memberi perkembangan kepada pengetahuan ilmu sejarah selari dengan perkembangan zaman. Jadi dapat kita lihat melalui pelbagai tema penulisan sejarah. Sebagai contoh, perjuangan tokoh, perkembangan bahasa, corak kebudayaan, struktur pemerintahan, salah silah keturunan dan sebagainya yang menjadi pendorong kepada bukti sesebuah peristiwa sejarah. Jadi kalau kita lihat penulisan melalui perspektif kolonial ini, penulisannya iaitu suatu peristiwa sejarah ianya berdasarkan pandangan barat, iaitu kolonial, di mana penulisan ini menjadi rujukan penting generasi kini kerana dimomokkan ataupun dimanipulasikan dengan slogan untuk mentamadunkan manusia. Manakala kalau kita lihat penulisan penulisan sejarah tempatan ini menekankan naratif yang berakar umbikan kepada pengalaman dan budaya masyarakat setempat. Ianya merangkumi tradisi, nilai dan identiti bangsa, di mana peristiwa sejarah ini dilihat sebagai hasil interaksi kompleks antara pelbagai etnik, bangsa dan juga penekanan diberikan kepada sumbangan tempatan dalam pembangunan negara. Jadinya sumber sejarah Melayu tradisional ini kebanyakannya datang dari 4 jenis sumber, iaitu yang pertama inskripsi, prasasti, monumen dan juga buku-buku dalam bentuk hikayat. Seterusnya, jika kita lihat konsep pensejarahan barat ini, di mana penghasilan karya dan juga catatan sejarah yang dihasilkan ini kebanyakannya penulis dari barat ini berpengalaman sebagai pegawai ataupun pentadbir British sewaktu era penjajahan di tanah Melayu. Sebagai buktinya, jika kita lihat karya Suma Oriential, tulisan Tom Perez dan juga karya British Malaya, karangan Sir Frank Swettenham. Jadinya kajian penulisan dari sudut ini, mereka mengkaji dari sudut masyarakat setempat, dari segi bahasa, budaya, kesusasteraan dan cara hidup masyarakat ketika itu. Jadi konklusi dan juga pandangan yang dikeluarkan oleh mereka ini adalah mengikut cara pandang dan amalan budaya Eropah sahaja, di mana perkembangan drastik berlaku mengikut peredaran zaman, iaitu feudal dan penjajahan, di mana feudal ini kita lihat adalah pemerintahan yang berasaskan raja, iaitu sebelum penjajahan British. Jadi sebagai contoh ketara yang dapat kita lihat adalah kebenaran sesebuah kisah itu dikritik untuk mengetahui kesahihannya. Itulah cara konsep pensejarahan barat. Manakala penulisan semasa feudal ini, iaitu semasa sebelum penjajahan British, tidak memfokuskan kepada keaslian dan ianya hanya tertumpu kepada peristiwa semasa, atau lebih difahamkan adalah sejarah lisan, di mana ketika zaman sebelum penjajahan ini juga ataupun zaman feudal ini juga, dia lebih fokus kepada mitos dan legenda seperti tamadun-tamadun yang lain. Perbandingan lain yang dapat kita lihat adalah konsep pensejarahan barat ini lebih munasabah, waras dan mementingkan rasional sesuatu kisah, di mana kritikan dalaman oleh pandangan barat itu untuk mengetahui mengenai persoalan sentrik yang timbul dari segi siapa, bila dan di mana. Sebagai contoh, jika kita lihat penulisan Tuhfat An-Nafis, ianya melihatkan perbezaan daripada penulisan asli Raja Ali. Dan apa? Kerana beliau hidup pada zaman tersebut, berbanding ketimbang kita lihat orientalis barat ini, ianya hanya memberikan pandangan berdasarkan pengalaman dan juga pendapat mereka hasil
gaya ataupun budaya yang ada di Eropah. Jadi seterusnya jika kita lihat dari segi corak penulisan ini, para pegawai iaitu orientalis ini didoktrinkan ataupun dipengaruhi dengan bentuk pemikiran, pandangan, penulisan dan penelitiannya ke arah merendahkan martabat masyarakat tempatan dan budaya asal. Ini menyebabkan penulisannya itu berat sebelah ke arah Eropah. Sebagai contoh dapat kita lihat adalah kajian J. Rigby, mana beliau mengkaji Undang-Undang 99 Perak dan menolaknya kerana menganggap tidak lengkap seperti yang diamalkan di barat sana. Jadinya penulisannya ini mengangkat martabat British lah, di mana pengalaman sebagai pegawai dan kejayaan campur tangan pentadbiran di negeri-negeri Melayu itu menjadi modal kepada mereka untuk mentamadunkan manusia di tanah Melayu. Jadinya ini mereka juga menganggap kebangkitan masyarakat tempatan pada ketika itu adalah pengkhianat dan menderhaka. Kebolehpercayaan penulisan kolonial ini perlu kita lihat melalui objektif penulisannya, bukan secara retorik semata-mata ataupun mengambil secara holistik pandangan yang diberikan, tetapi kita perlu lihat dari segi objektif penulisan yang dibawa. Jadi masyarakat tempatan umumnya, kita pada ketika ini perlulah mengkaji dan bertimbang dari segi rasional untuk kita simpulkan sesuatu sejarah, terutamanya mengenai sejarah Malaysia. Jadi dengan meneruskan pembentangan saya, kita tengok dari segi kebolehpercayaan penulisan sejarah ini, dari segi penulisan sejarah semasa penjajahan terutamanya. Jadi penulisan pada waktu ini adalah sukar oleh penulis tempatan kerana pada ketika itu kita berada di bawah pemerintahan British, dan kebanyakannya penulisan-penulisan pada ketika itu diberi ruang kepada pegawai ataupun pentadbir British yang menjajah tanah Melayu pada ketika itu. Namun penulisan oleh masyarakat tempatan adalah tidak mustahil kerana kita tahu tradisi persuratan dan penulisan Melayu ini telah lama wujud sejak era Kesultanan Melayu Melaka lagi, dan kebanyakan penulis ataupun pengarang tempatan dan sejarah ketika ini lebih menumpukan kepada agamawan dan ulama, di mana mereka ini tertumpu terhadap penyebaran agama Islam melalui dakwah oleh kitab-kitab agama berbanding sejarah sesuatu peristiwa. Kalau kita tengok pada ketika itu, kebanyakannya melalui madrasah-madrasah ataupun majlis-majlis ilmu yang dilakukan oleh agamawan-agamawan ini. Dalam pada masa yang sama, ia menjadi catatan sejarah ataupun cerita sejarah lisan yang dapat dijadikan bukti terhadap sesuatu peristiwa sejarah pada ketika itu. Seterusnya, jika kita membuat perbandingan kebolehpercayaan antara penulisan kolonial dan juga tempatan ini, kita tengok dari segi fakta melawan mitos, iaitu legenda, di mana penulisan dalam sejarah ini terdapat beberapa konsep lah yang digunakan, di mana kita dapat kenal pasti melalui kajian-kajian ataupun penulisan-penulisan yang dilakukan oleh sejarawan kini. Jadinya persejarahan Melayu ini kebanyakannya semasa zaman dahulu mempunyai unsur mitos dan legenda, di mana kalau kita tengok mitos ni, ia merupakan penceritaan simbolik tanpa fakta, ataupun orang senang cakap dongeng lah, cerita-cerita dongeng yang tidak pasti ataupun tidak sahih kewujudannya, dan perkara itu boleh ditokok tambah dari masa ke semasa oleh pelbagai masyarakat. Manakala kalau kita lihat legenda ini merupakan unsur sejarah yang nyata, mana ia menjadi separa fiksyen kerana boleh jadi ia diperbesar-besarkan penceritaannya oleh masyarakat. Dan hasil daripada ini, daripada legenda dan mitos ini, menyebabkan mendorong intelektual barat iaitu orientalis ini untuk mengkaji dan menyelidik karya sejarah dengan lebih teliti bagi mendapatkan fakta yang asli terhadap sesuatu peristiwa sejarah. Jadi hal ini disebabkan oleh mereka mempertikaikan
kesahihan sejarah yang telah dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang dianggap dongeng semata-mata seperti mitos dan juga legenda ini. Jadinya mereka berpendapat bahawa keaslian dan juga kesahihan ini penting untuk kita membuktikan sejauh mana rasional sesebuah peristiwa dan fakta sejarah itu, di mana ia boleh digunakan oleh generasi di masa akan datang sebagai panduan dan juga pengajaran kepada kita semua. Jika kita lihat dari skop lain pula, iaitu dari segi penggunaan tarikh dan kronologi peristiwa. Mengapa perkara ini penting? Kerana kita tahu tarikh dan juga kronologi sesebuah peristiwa ini penting untuk kita ketahui dan menentukan tempoh ataupun zaman sesuatu peristiwa itu. Di mana ia berlaku zaman abad keberapa, zaman pemerintahan siapa dan sebagainya. Jadi perkara ini penting dalam kita untuk memastikan setiap fakta yang dibentangkan itu bersesuaian dengan ataupun mempunyai perkaitan yang jelas secara langsung antara setiap peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi kebanyakan catatan pensejarahan tradisional Melayu ini tiada orang kata perkara ini dari segi tarikh dan kronologi, tiada. Kerana pengarang pada ketika itu merasakan tidak penting untuk dicatatkan. Sebagai contoh saya ambil di sini adalah karya perjuangan Melayu Petani, di mana penulisannya adalah kabur akan kewujudan kerajaan Patani pada ketika itu. Namun tidak dinafikan terdapat juga beberapa karya yang menulis tarikh pada catatan ataupun karyanya. Sebagai contoh Tufat An-Nafis, Misa Melayu, Undang-Undang Kedah dan sebagainya. Jadi perkara ini berlaku disebabkan oleh peredaran zaman dan pengalaman penulis pada ketika itu menyebabkan tarikh dan kronologi peristiwa ini dititik beratkan untuk kita menentukan ketulinan dan juga mengelakkan unsur anakronistik, iaitu unsur berat sebelah lah, di mana hanya kita berat kepada sesuatu perkara sahaja. Kerana apa? Kerana sebuah penulisan itu perlulah berlandaskan objektifnya dan tidak boleh dikaitkan dengan bias mana-mana pihak ataupun mana-mana masyarakat dan sebagainya. Jika kita lihat dari segi perbandingan kebolehpercayaan antara kolonial dan juga tempatan ini, dari segi genre penulisan ini, jika kita lihat kesusasteraan tradisional Melayu lama ini meliputi dari segi elemen surat-surat lama, sastera keagamaan, utusan raja, utusan istana dan rakyat dalam menyampaikan mesej. Manakala penulisan kolonial pula berkisahkan aspek naratif ilmiah dan deskriptif dengan pendekatan moden yang dianggap terkini. Manakala dari segi kajian dan sumber penulisan pula, dari segi tempatan ini lebih tertumpu kepada oleh golongan pembesar, bangsawan dan agamawan berbanding rakyat-rakyat biasa, kerana berdasarkan titah sultan ataupun dorongan perkembangan agama pada waktu itu. Manakala penulisan kolonial ini lebih tegas, di mana bersumberkan laporan dan dokumen-dokumen rasmi yang dipersetujui, orang kata hitam putih yang telah diterima secara rasmi lah. Jadi jika kita lihat mengenai persoalan sentrik pula, secara umumnya sentrik ini merujuk kepada konsep pandangan yang dibawa oleh seseorang penulis itu dalam penulisan sejarah. Jadi perbincangan persejarahan di Malaysia ini dilihat mempunyai perbezaan, terutamanya dari perspektif Eropah, iaitu kolonial dan juga tempatan. Jadi pentingnya untuk mewujudkan kedua-dua pandangan ini kerana apa? Untuk membolehkan, untuk menghasilkan keaslian peristiwa sesuatu sejarah itu kekal dan lestari sepanjang masa. Pada pandangan orientalis, masyarakat Melayu ini asalnya mempunyai kesedaran sejarah melalui kepercayaan dari segi kepada mitos, agama, legenda dan kepercayaan karun. Penulisan pada ketika itu bertujuan untuk mewariskan kepada turun-temurun sebagai peninggalan warisan sahaja. Mana penulisan adalah umum kerana belum menemui kaedah sistematik pada ketika itu, terutamanya pada zaman pemerintahan yang berpusatkan kepada raja semata-mata.
Dan jika kita buat perbandingan sentrik antara Eropah dan Melayu ini, pertama kita dapat lihat dari segi persamaannya, iaitu persamaannya jelas dapat dilihat adalah dari segi tema, kandungan persoalan, kaedah-kaedah dan juga bentuk-bentuk penulisan yang dibawa. Antara temanya termasuklah dari segi peperangan, keagamaan, politik, hubungan diplomatik, sosial dan banyak lagi lah. Seterusnya kita beralih kepada perbezaan sentrik antara Eropah ataupun kolonial dan juga Melayu ini dari segi motif penulisannya. Kita dapat lihat motif penulisan di kolonial ini, penulisan persendirian tanpa diperintah untuk menghasilkan sebuah karya dan juga pada ketika itu penulis sejarah ini dikenali sebagai sejarawan. Ianya berlaku disebabkan suasana keilmuan ketika itu yang berkembang pesat dan subur dalam kalangan masyarakat, di mana mereka ini mencatat segala peristiwa sebagai kenangan dan perkara penting dalam masyarakat. Manakala kita dapat lihat dari segi Melayu ataupun tempatan ini, sejarawan Melayu tradisional peringkat awalnya itu membuat penulisan atas titah pemerintah, ataupun ianya dikenali sebagai sejarawan istana lah, yang menulis sesuatu perkara itu hasil perintah sultan ataupun raja. Mereka ini perlu akur atas segala perintah dan jadinya menyebabkan penulisannya itu bersifat elit dan bangsawan, kerana kebanyakannya hanya mengkisarkan mengenai golongan atasan berbanding cerita-cerita dari kalangan rakyat. Sebagai contohnya adalah penulisan Sulalatus Salatin oleh Tun Sri Lanang. Seterusnya, jika kita beralih kepada masa pula, penulisan di Eropah ini telah bermula sejak abad ke-5 sebelum Masihi. Dengan bukti yang dapat kita lihat adalah karya Herodotus, manakala di Melayu ini tiada bukti yang jelas penulisan yang terawal. Ia hanya meliputi yang dijumpai adalah hikayat raja-raja Pasai yang bertarikh pada abad ke-14. Dan dikatakan juga persejarahan zaman sebelumnya adalah melalui lisan dan bukti arkeologi yang dijumpai di tapak-tapak persejarahan, di gua batu kapur dan sebagainya. Selain itu, dari segi perbezaan antara kaedah penyelidikan juga, kita dapat lihat di Eropah ini, penulisan sejarahnya ini dilakukan secara terperinci. Sebagai contoh yang saya ambil adalah penulisan karya Herodotus, di mana beliau melakukan kajian mengenai perang Parsi dengan cara mengunjungi tempat-tempat peperangan tersebut dan menembual tentera-tentera yang terlibat. Perkara ini boleh dijadikan bahan bukti yang jelas untuk mengukuhkan peristiwa yang berlaku untuk dijadikan sebagai sejarah. Manakala tempatan pula dari segi Melayu pula, kita dapat lihat persejarahan awal Sulalatus Salatin ini hanya menggunakan sumber-sumber yang merujuk kepada peristiwa berlaku melalui pembesar-pembesar istana. Jadi ianya lebih dikatakan sejarah lisan lah, secara lisan, yang orang kata tanpa penyelidikan khusus, kerana pada ketika itu belum mempunyai kesedaran mengenai penyelidikan khusus sesuatu sejarah penulisan, dan juga pada ketika itu masih belum mempunyai orang kata cara sistematik untuk menulis sebuah sejarah ataupun peristiwa. Kita beralih kepada sentrik Eropah secara terperinci pula. Di sini jelas dapat kita lihat bahawa melalui tema ataupun motif penulisan yang dibawa oleh Eropah itu amatlah jelas dan bermotifkan untuk mengangkat martabat negara Eropah itu sendiri dengan cara menerapkan kemegahan Eropah dalam penulisan sejarah. Jadi sentrik Eropah ini sering menguasai penulisan kerana kegiatan penulisan seiring kegiatan perluasan kuasa. Jika kita lihat perluasan kuasa Eropah selepas revolusi perindustrian itu menjadikan setiap negara di Eropah itu mengembangkan kuasanya, terutamanya di tanah Melayu dah, dan secara tidak langsung menguasai penulisan pada ketika itu oleh pegawai-pegawai ataupun pentadbir-pentadbir yang menjajah kawasan tersebut. Jadi kekuatannya adalah kerana bersumberkan laporan dari segi dokumen rasmi, minit mesyuarat dan memo daripada pegawai-pegawai Eropah semasa mentadbir di tanah Melayu. Dan sentrik penulisannya ini juga lebih mengutamakan tokoh-tokoh dan kepentingan barat. Seterusnya kita lihat dari segi pandangan sentrik Eropah pula, antara lainnya
juga menonjolkan sumbangan British itu kepada masyarakat Tanah Melayu. Ianya berteraskan pegangan ataupun slogan ingin memperkenalkan ketamadunan bangsa kepada Tanah Melayu yang dianggap tidak bertamadun. Jadi orientalis juga berpandangan penulisan tempatan ini banyak mengaitkan unsur mitos, legenda dan tidak mengutamakan disiplin persejarahan. Termasuklah dari segi masalah penceritaan yang tidak mengikut kronologi dan tidak mementingkan tarikh. Jadi isu ini digunakan oleh orientalis untuk merendah-rendahkan penulisan sejarah Melayu tempatan. Jadi kita lihat perkembangan sentrik di Malaysia ini saya pecahkan kepada dua, iaitu sebelum penjajahan dan juga semasa penjajahan. Yang pertamanya, semasa sebelum penjajahan ini, penulisan sejarah di Tanah Melayu ini berpusat kepada tradisi sejarah lisan semata-mata dan juga manuskrip tempatan seperti hikayat Raja-Raja Melayu dan sejarah Melayu. Ianya menekankan dari segi kepada mitos, legenda dan catatan mengenai raja-raja serta kerajaan-kerajaan Melayu yang berkuasa, sebagai contohnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini mencerminkan ataupun penulisan ini mencerminkan keagungan dan kebesaran pemerintah serta sering mengaitkan asal-usul kerajaan dengan konsep keturunan. Manakala semasa penjajahan pula, penulisan tempatan ketika itu menjadi terhad, tetapi usaha untuk memulihkan naratif tempatan itu mula muncul pada abad ke-20, di mana penulisan tempatan itu mula sedar bahawa persejarahan barat seringkali mengecilkan peranan dan pencapaian masyarakat tempatan. Sejarawan tempatan cuba mengimbangi naratif atau cerita ini dengan menonjolkan kembali sejarah dan identiti tempatan melalui kajian yang lebih kritikal terhadap kesan-kesan penjajahan. Jika kita lihat selepas Perang Dunia Kedua dan semasa kebangkitan nasionalisme tempatan, penulis tempatan seperti Buyong Adil dan juga R.O. Winsett, iaitu seorang yang mempengaruhi jugalah persejarahan tempatan ini, mula menulis sejarah Malaysia yang lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat tempatan. Jadinya perkembangan penulisan sejarah di Malaysia ini dari perspektif tempatan berubah dari tradisi lisan dan manuskrip raja-raja itu kepada persejarahan yang lebih kritikal semasa dan selepas penjajahan, dengan tujuan untuk mengimbangi naratif kolonial yang dominan terhadap Eropah semata-mata. Baiklah, jika kita lihat implikasi kesemua yang telah kita bincangkan ini kepada persejarahan Malaysia adalah, yang pertamanya saya jelaskan mengenai kebaikan yang kita perolehi, di mana yang pertama adalah disiplin sejarah yang diperkenalkan Barat itu membawa kebaikan dalam penulisan sejarah Malaysia kerana ianya bersifat ilmiah dengan mementingkan sumber dan elemen asas dalam penulisan sejarah, yang mana mereka ini menginterpretasi dan pandangan pelbagai penulis akan menimbulkan isu-isu sentrik, bias dan pengadilan moral dalam penulisan, dan juga penekanan kepada konsep sejarah kebangsaan. Ini menimbulkan persoalan kerana terdapat unsur bertentangan dari segi catatan Eropah dan juga tempatan. Impaknya juga menyebabkan kepercayaan kepada penulis sejarah semakin pudar. Jadi solusinya perlu kita ambil fokus, iaitu kepada cara dengan penghasilan kandungan buku teks yang sebenar tanpa manipulasi sejarah asalnya. Dan selain itu, sentrik Eropah ini memberi imej kurang baik kepada sejarah negara. Selain menjatuhkan martabat masyarakat tempatan, ia juga mengundang kemarahan penduduk tempatan sehingga mampu menimbulkan konflik antara sesebuah negara. Seterusnya, kesannya juga mampu memberi pengajaran dan teladan kepada masyarakat dan negara untuk dijadikan panduan di masa akan datang, terutamanya dari segi cerita-cerita penjajahan, kesilapan perjanjian, manipulasi oleh British dan sebagainya. Ini kesemuanya menjadi pengajaran dan iktibar kepada pemerintah di masa akan datang. Jadi perkara ini baik bagi membangunkan peradaban tamadun bangsa yang lebih elok kepada generasi seterusnya. Seterusnya kita beralih kepada tokoh penulis barat di Malaysia. Jadinya tokoh-tokoh barat di Malaysia ini
ramailah kita tengok yang memberi sumbangan kepada persejarahan Malaysia terutamanya. Jadinya bahan penulisan mereka ini menjadi rujukan kebanyakan penulis tempatan pada waktu ini. Kerana kita tahu format ataupun cara penyelidikan yang digunakan oleh orientalis barat ini adalah berdasarkan fakta dan juga ciri-ciri yang ditetapkan untuk menghasilkan ataupun menjelaskan sesuatu peristiwa sejarah. Jadi ini meyakinkan para penyelidik ataupun pengkaji-pengkaji pada ketika ini untuk menjadikan mereka ini sebagai sumber bahan-bahan penulisan sejarah pada waktu ini. Namun penelitian pembaca ataupun kita semua ini haruslah rasional dengan mengambil kira tujuan ataupun objektif penulisan yang digariskan. Seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini, agar kita tidak terpengaruh dengan bias ataupun manipulasi oleh mana-mana pihak terhadap sejarah tempatan. Jadinya kesemua penulis barat ini mempunyai tujuan dan dorongan tersendiri dalam penghasilan karya mereka. Seterusnya, jika kita lihat dari segi tokoh penulisan barat di Malaysia ini, iaitu dari segi salah seorang antaranya adalah Richard Olaf Winstead, ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai R.O. Winstead lah. Beliau ni merupakan seorang tokoh terkemuka dalam persejarahan dan kajian budaya Melayu. Beliau dilahirkan pada tahun 1878 di Oxford, England, dan memainkan peranan penting dalam penyelidikan budaya serta sejarah Melayu terutamanya pada awal abad ke-20. Jadi sebagai seorang pegawai kolonial British yang berkhidmat di tanah Melayu, beliau ini mendalami bahasa, kesusasteraan dan juga adat resam Melayu ini. Usaha beliau ataupun orang kata sumbangan beliau dalam mendokumentasikan teks-teks Melayu lama, termasuklah hikayat dan manuskrip yang menceritakan sejarah serta kebudayaan orang Melayu. Buku beliau sebagai contoh A History of Malaya dan The Malay Annals, iaitu sejarah Melayu, menjadi rujukan penting dalam bidang sejarah ini. Winstead juga berjaya mengumpul ataupun mengkaji dan juga menterjemah manuskrip berharga ini ke dalam bahasa Inggeris, di mana perkara ini membolehkan kajian lanjut oleh sarjana sejarawan lain untuk membuka jalan kepada masyarakat antarabangsa seluruh dunia supaya dapat mengenali sejarah dan kebudayaan Melayu dengan lebih baik. Kemudian kita beralih lagi kepada tokoh barat iaitu R.J. Wilkinson ataupun lebih dikenali sebagai Richard James Wilkinson, di mana beliau ini adalah tokoh penting dalam sejarah Malaysia yang dikenali kerana kajiannya yang mendalam terhadap bahasa dan juga budaya Melayu. Beliau dilahirkan pada tahun 1867 di England, di mana beliau memulakan kerjayanya di tanah Melayu ini sebagai seorang pentadbir kolonial dan kemudian menjadi tokoh yang memberi impak besar dalam bidang pendidikan dan bahasa di tanah Melayu. Ya, sepertilah dengan tokoh sebelum ini yang telah kita bincangkan. Jadinya kita dapat lihat sumbangan beliau ini terutamanya dalam kajian bahasa dan juga budaya Melayu, di mana Wilkinson terkenal dengan penyelidikannya yang terperinci mengenai bahasa Melayu, adat resam dan juga struktur masyarakat Melayu pada ketika itu. Beliau menyusun dan menerbitkan kamus A Malay English Dictionary yang menjadi rujukan utama dalam pengajian bahasa Melayu dan membantu untuk memahami istilah-istilah tradisional serta konsep budaya Melayu, di mana kamus ini turut menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam terhadap teks-teks klasik yang ada di tanah Melayu ini. Selain itu, sumbangannya dari segi penerbitan sumber sejarah Melayu, di mana di sini kita dapat lihat Wilkinson mengambil inisiatif untuk mengumpul dan menerbitkan karya-karya sejarah dan kesusasteraan Melayu seperti Hikayat Abdullah dan Sejarah Melayu, di mana melalui usaha ini beliau dapat memelihara dan memperkenalkan teks-teks Melayu klasik kepada khalayak yang lebih luas, termasuklah sarjana luar negara, supaya dapat memudahkan pengkajian pensejarahan tempatan yang lebih mendalam kepada seluruh dunia, terutamanya oleh pengkaji-pengkaji luar
yang ingin mengenali kebudayaan tempatan Melayu. Jadi saya rangkumkan bahawa penulisan sejarah Malaysia berdasarkan perspektif penulisan tempatan ini bertujuan untuk memelihara ataupun memulihkan naratif yang menekankan pengalaman dari segi identiti dan sumbangan masyarakat tempatan dalam pembentukan sejarah negara. Selain memfokuskan kepada peranan penting seorang pemimpin, pejuang dan budaya tempatan, di samping juga mengetengahkan unsur nasionalisme, kebangkitan dan perjuangan untuk menentang penjajah. Manakala dari segi perspektif kolonial pula ini, ianya lebih cenderung untuk menonjolkan pencapaian dan pengaruh penjajah. Dari segi menggambarkan masyarakat tempatan kita ini sebagai lemah dan mundur dan ia memerlukan bimbingan barat untuk maju. Jadi harapan saya agar sejarah Malaysia ini yang telah kita bincangkan dari segi penulisan, sentrik dan juga implikasinya dapat mengukuhkan naratif yang lebih inklusif melalui pelbagai perspektif dan ruang untuk terus mengangkat sumbangan tokoh tempatan dan juga sejarah serta mengkaji impak penjajahan dengan lebih kritis agar generasi akan datang lebih memahami sejarah negara dengan lebih telus dan betul supaya apa? Supaya dapat membina jati diri dan semangat patriotik kepada negara. Sekian pembentangan daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.